Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang je jawab salam. Okey, hari ni kita akan masuk yang secakap minggu lepas, dia akan masuk ke bahagian translasi, pantulan dan putaran sebagai isometri. Maksudnya gabungan daripada tiga-tiga yang kita belajar sebelum ni, iaitu translasi, pantulan dan putaran. Okey. So kita tengok gambar rajah yang pertama tu yang dibagi tu. Okey. So hubungan translasi, pantulan dan putaran dengan isometri. Okey, kalau kita tengok kat sini, tengok objek tu. Daripada objek, macam mana dia pergi kepada image yang pertama. Okey, macam mana dia pergi ke image yang pertama. Okey, kalau korang tengok betul-betul, bermakna kat sini ada berlaku putaran. Okey, putaran 90 darjah. Okey. Okey, putaran 90 darjah. Kalau korang gabungkan ambil dua titik yang sesuai bucu, korang tengok dia semua akan jadi 90 darjah. Okey. Lepas tu daripada image pertama ke image yang kedua, dia berlaku pantulan. Okey. Pantulan. Okey, dia also ada bermacam-macam lah cara. Maksudnya mungkin dia putaran, mungkin berlaku pantulan, mungkin juga berlaku okey. So image pertama tu dia berlaku disebabkan putaran. Image kedua ni dia berlaku disebabkan pantulan. Okey. Image ketiga ni dia berlaku disebabkan translasi. Translasi. Okey. Jom tengok contoh 24. Okey, antara rajah A, B dan C yang manakah merupakan image isometri bagi objek yang berlorek di bawah suatu isometri? Yang manakah merupakan image isometri? So, kalau korang tengok dia bagi jawapan A, rajah A ialah image isometri kerana bentuk dan saiznya sama. Rajah B bukan image isometri. Kalau korang tengok dia lebih kecil daripada objek. Kerana saiznya tak sama. Rajah C bukan isometri kerana saiznya langsung tak sama berbanding dengan objek. Cuma A saja yang sama. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini untuk rajah, untuk objek dan A ni, cuba korang teka sama ada dia translasi ke, pantulan ke, ataupun putaran. Okey. Seorang bagikan jawapan. Translasi ke, pantulan ke, putaran. Apa jawapan dia? Cuba. Objek dan A tu. Translasi ke, pantulan ke, putaran? Pantulan. Pantulan. Yes. Macam mana korang tahu pantulan? Sebab dia bertentangan arah. Okey, bertentangan arah. Okey, jom tengok.
Okey. Hubungan isometri dengan kekongruan. Perhatikan objek yang berwarna ungu. Bolehkah anda nyatakan imej yang kongruent di bawah transformasi pantulan? Dapatkah anda tentukan paksi pantulan bagi transformasi tersebut? Okey, kalau korang tengok yang kongruent ialah ini kan. Yang warna apa tu? Merah kan? Okey. Mana dia punya paksi pantulan ni tengah-tengah ni? Ni kita panggil dia punya cermin lah. Okey. Okey. Jom tengok muka surat seterusnya. Okey. Cuba tengok rajah bawah ni pula. Yang manakah bagi sedua huruf yang kongruent? Maksudnya dia sama. Yang mana satu? Kongruent. Yang sama. Bentuk dan saiz yang sama. Yang mana satu? Q dengan B. Alright. Q dengan B. Maksudnya dia kongruent. Okey. Jom tengok soalan seterusnya. Okey. Kongruent Okey, objek A, B, C dan D adalah kongruent. Okey, kat gambar rajah sebelah ni A, B, C dan D adalah kongruent. Okey, nyatakan isometri yang memetakan objek A. Okey, sekarang tengok. Objek A kepada objek B. Kalau korang tengok, dia seolah-olah berpusing. Kalau dia seolah-olah berpusing, maksudnya dia adalah putaran. Okey, kena faham yang tu. Objek A kepada objek C. Kalau korang tengok, saiz dan bentuknya sama, cuma berbeza kedudukan. Jadi, itu adalah translasi. Okey. Seterusnya, A kepada D. Kalau korang tengok, dia bertentangan arah. Kalau bertentangan arah, dia adalah pantulan. Okey? Okey. Okey, penyelesaian masalah. Apabila menamakan poligon yang kongruent, tertib huruf mesti berdasarkan bucu atau huruf yang sepadan. Sisi A, B, C, D dan sisi S, sisi 4 S, R, Q, P adalah kongruent. Okey, dua-dua ni kongruent. Tetapi mungkin dia ada pantulan ataupun yang lain-lain lah. Okey, jom kita tengok. Okey, ada pengiraan kat situ. Dalam rajah di sebelah A, B, C, D ialah imej bagi P, Q, C, S di bawah suatu isometri. Diberi D, C, S ialah garis lurus. Dia suruh kira sudut PQC. Mana PQC? PQC kat sini. PQC. Okey. Okay, dia dah bagi syarat tadi. Dia kata dua-dua tu adalah kongruent ataupun di bawah pantulan ni. Jadi, ini adalah segitiga kaki sama. Segitiga kaki sama. Saya nak tanya korang, sudut dekat B dengan sudut dekat Q ni sama ke tidak? Sama. Sama. Okey, bermakna satu segitiga ialah 180 darjah. Korang tolakkan dengan 50 darjah, dapat jawapan barulah korang bahagi 2. Okey, nampak tolak, dapat jawapan bahagi 2. Baru bahagi 2 dapat sini 65. Alright, sini pun 65. Okey, sekarang boleh cari yang ni. Dah boleh cari. Okey, sekarang ni kalau ikutkan dia pakai semua sekali. Kita tak payah. Kita boleh je guna 180 darjah. Tolakkan dengan 65.
Okey, betul tak kita akan dapat 115 juga? Cuba tolak, dapat tak 115? Dapat. Dapat Alright. Okey, kejap saya nak cek kedatangan dulu. Adam, Aiman, Sarah, Ina Farisha, Faris, Fatihah, Bidenish, Iman Najwa, Mimi, Nazwin, Nur Maisara, Safi, Apikah tak ada Mana Apikah? Ada. Dia pakai nama penuh. Nazrin tak ada Okey. Setakat ni ada nak tanya? Kita nak terus buat soalan. Okey, saya banyak fokus pada penggunaan buku teks Oh, Aina Batrisha pun tak masuk juga. Dua-dua Darwish pun tak masuk juga. Alright. Okey, tengok betul-betul. Tentukan sama ada setiap transformasi berikut adalah isometri ataupun bukan. Macam mana korang nak tahu dia isometri atau bukan? Korang kena pastikan sama ada dia bentuk ataupun saiz yang sama. Okey, bentuk dan saiz yang sama. Kalau dia bukan, tak ada bentuk dan saiz yang sama, dia tak boleh lah. Okey. Sekejap Saya punya menceng dah. Bentuk dan saiz yang sama Okey, cuba tengok. A tu isometri ke bukan? Mengelirukan Isometri ke bukan? Bukan Senampak macam isometri. Setuju tak? Tujuh. Senampak macam isometri. Ada yang membantah? Tak. Dia bantah se. Tak, kalau salah cakaplah senampak macam isometri. Sebab dia translasi. Translasi. Okay, bentuk saya. Okay, tengok B. B isometri ke tidak? Ni dah sasar ni. Bukan isometri kan? Okey. Kenapa? Okey, dia sebab bentuk dan saiz dia tak sama Okey, seterusnya. Isometri ke tidak? Isometri. Isometri kan? Okey. Dia apa? Translasi ke, pantulan ke, putaran? Putaran. Okey, good. Putaran. Di? Pantulan isometri. Isometri. Yes, isometri. Jadi dia? Pantulan. Pantulan Betul kan?
Pantulan. Okey, tunggu tentukan sama ada transformasi berikut merupakan suatu isometri. Satu pantulan diikuti dengan suatu pantulan. Tentukan sama ada transformasi berikut merupakan suatu isometri. Tentukan sama ada transformasi berikut merupakan suatu isometri. Suatu pantulan diikuti dengan suatu pantulan. Okey, macam ni. Kalau pantulan, lepas tu dia jadi macam ni contoh. Lepas tu korang pantulkan balik. Maksudnya dia patah balik ke sini. Isometri ke tidak? Maksudnya kalau isometri tu kena ada berlaku pantulan. Ya. Ya ke? Dia mesti berlaku. Okey, jom tengok balik. Kita tengok balik contoh kat atas. Oh, sepatutnya pantulan isometri B satu translasi pun isometri, suatu putaran berturut-turut. Okey. Suatu putaran berturut-turut. Okey, yang ni saya tak berapa jelas ya. Sebab dia kata berturut-turut tu macam mana betul tu. Siapa ada buku teks sekarang ni? Cuba cek jawapan untuk C ni apa dia cakap. Siapa ada buku teks? Cek jawapan ni. Tengok bahagian jawapan, jom cuba 11.5. Isometri. Itu isometri. Ha. 3 isometri ke? Ha. Okay. So maksudnya sekarang ni selagi ada perkataan pantulan, translasi ataupun putaran, bermakna kesemua ni adalah isometri. Alright, jom tengok soalan ketiga. Dalam rajah A, B, C ialah imej bagi P. Okey. Imej bagi P. Semua A, B, C tu imej bagi P. Okey, saya nak tanya korang. P kepada A. Apa? Translasi ke? Pantulan ke? Translasi. Yes, translasi. Maksudnya siapa tahu dia dah faham dah apa dia. Okey, seterusnya. P kepada B. Apa? Putaran. Yes, putaran. Alright. Okey. Seterusnya. P kepada C. Pantulan. Pantulan. Okey, so korang dah dapat bezakan translasi pantulan dengan putaran. Apa saya tulis di pantulan pula? Pantulan. Okey. Alright, settle. Okey, rajah di sebelah menunjukkan beberapa bentuk. Nyatakan bentuk yang kongruen. Okey, yang mana yang kongruen dengan pasangan dia? Oh, mencabar ni. L, M, K. L dengan dia dua juga kan? Sekejap, saya tengok macam Sebab N tu dia punya panjang sikit. okey, K dengan M kongruen betul? Betul. Okey, K dengan M tu sebab saya tengok dia punya ni 1 2 3 1 2 3. Okey. Kalau L, okey L kita tengok L pula. 1 2 3, okey betul. Yang ni dia punya ni 1. Ini 2. Alright. Okay, 2 juga. 2 juga. Lepas tu yang ni 2. dia. Okey betul. 3 Dia betul. Ah. K, L dengan M. Maksudnya N ni yang
Bukan Bukan. kongruent. Okey, semua setuju? Ada nak membantah? Saya bantah sir. Saya Tak ada. yakin kongruent. Tak ada. Tak ada Okay, tengok nombor 5. Kita nak habiskan yang jabul dalam buku teks dulu Rasanya dah dekat nak habis dah. Okey. ABC ialah image. Okey, kalau image ni pantulan Jadi kalau ini 35, sini pun 35 darjah. Okey, bermakna kita nak cari dekat kawasan ni sahaja. Bermakna apa yang kita perlu buat 180 darjah tolakkan dengan 15 darjah tolakkan dengan 35 darjah. Berapa kau dapat? 130. Okey, korang dapat Darjah. 130 darjah kan? 130 darjah tu untuk dalam ni kan? Okey, kalau sini 130 darjah, sini pun 130 darjah. 130 darjah. Okey, sekarang kita boleh cari X kan? So nak cari X, satu bulatan berapa? Satu bulatan? 360 360 tolak 130. 130 tolak 130. Yeah, tolak 130 tu kena tolak berapa kali? 2 2 kali. kali. So Okey, dapat berapa dapat? 100. 100 Okey, settle. Okey. Dah nak habis dah sikit lagi. Okey, simetri putaran. Suatu bentuk mempunyai simetri putaran jika bentuk tersebut tidak berubah selepas putaran walaupun kurang daripada satu putaran. Okey. Simetri merupakan padanan tepat dari segi saiz dan bentuk antara satu bahagian atau sisi satu arah atau objek. Bagi simetri putaran, bentuk atau imej yang diputarkan kurang daripada 360 darjah pada satu titik tetap bentuknya masih kelihatan sama. Sebab tu kita panggil dia simetri putaran. Okey. Contoh, kenal pasti objek berikut yang manakah mempunyai simetri putaran. Maksudnya kalau kita putar sikit pun, katalah kita putar sikit pun, tak kata kita putar 90 darjah, bentuk dia masih sama. Yang ni tidak. Kenapa? Kalau kita putar 90 darjah, dia tetap tidak jadi bentuk macam ni. Kalau macam ni, kita putarkan sedikit pun, dia tetap kita tengok sama je, macam tak putar pun. Betul tak? Yang B tu. Betul. Kan? Kalau yang C tu bukan sebab sebab bentuk dia tu kalau kita putar dia akan mengubah bentuk asal dia. Bentuk ni kalau kita ubah pusing sikit je dia akan mengubah bentuk asal dia. Maksudnya kalau kita nak tahu dia simetri putaran, kita pusing sikit je tak mengubah apa-apa pun. Maksudnya bentuk dia masih sama dengan bentuk yang asal. Itu kita panggil simetri putaran. Okey. Saya tak faham yang contoh yang okey. Contoh yang ni yang macam ni kan gambar kapal terbang ni kan nak pusing gambar jadi macam dia punya muncung ke bawah ke macam mana sih kalau muncung ke bawah. Macam mana saya nak lukis Okey, muncung dia ke bawah macam ni. Kalau muncung dia ke bawah, kan? Sama tak dengan bentuk asal dia? Tak. Tak sama, sebab tu kita panggil bukan simetri putaran. Cuba kalau yang ni. Yang ni nombor 1, katalah yang ni nombor 1 kan. Sekarang nombor 1 berada di bawah kat sini. Kalau kau tengok bentuk dia berubah tak? Tak. Tak, sama juga kan? Bermaksud dia adalah simetri putaran. Okey, kalau yang ni. Nombor 1 ni sekarang sepusingkan sampai kat sini. Sama tak bentuk yang bawah ni dengan yang atas ni? Lain. Lain kan, tak sama kan? Jadi dia bukan simetri
putaran. Oh, kira macam kalau yang ni dia kira macam kalau tengok sekali pandang dia kira macam petak bulat tu baru dia kira. Ni lah kalau macam berbanyak-banyak macam ni kira tak lah. Macam mana banyak-banyak macam mana tu? Dia macam banyak-banyak bentuk dia gabung macam yang kapal terbang ni kan dia ada Yes, panjang yes, yes. belakang, lepas tu Banyak pendek bentuk. pula. Kalau B tu kan bentuk dia sama kan? B tu bentuk dia semua sama kan? So macam mana korang pusing pun tetap akan dapat jawapan yang sama. Okey. Okay, So faham. semua faham Okay, Faham. bab ni tak banyak kira. Nanti korang kira nanti masa form 4, form 5. Masa ni korang kena bayangkan je. Okey, peringkat simetri putaran ialah bilangan kali sesuatu bentuk menepati dirinya sendiri dalam satu putaran lengkap. Bilangan paksa simetri adalah sama dengan peringkat simetri putaran. Okey. Okey, dah nak habis. Okey, tentukan peringkat simetri putaran apabila kedudukan A berada di kedudukan D. Okey, macam ni. Tengok betul-betul. Dia kata sekarang ni A, dia berada dekat D. Bentuk dia berubah tak? Pentagon. Tak berubah kan? Nampak dia tunjuk kat sini. Sekarang A berada kat sini, nampak? Sekarang A, B berubah kat sini, C berubah kat sini, D berubah kat sini, E berubah kat sini. Nampak? Asalnya yang ni C. Asalnya yang ni B. Asalnya yang ni A. Asalnya yang ni E. Asalnya yang ni D. Okey, kalau kau tengok bentuk asal dia berubah tak? Tak. Tak berubah. Yang ni yang kita panggil simetri putaran. Okey. Maksudnya kalau kita ubah sikit, katalah kita ubah A tu ke tempat B. Sini jadi A. Sini jadi B. Sini jadi C. Sini jadi D. Sini jadi E. Macam tu. Adakah dia mengubah bentuk? Tidak. Dia masih sama. Pentagon. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Antara yang berikut yang manakah mempunyai simetri putaran? A, ya ke tidak? Ya. Yalah. Betul tak? Kita pusing pun, kalau kita pusing ke sini sikit je pun, dia tidak mengubah apa-apa bentuk. Betul tak? Betul. Mana pula dengan B? Tak. Tak. Nanti mata dia jadi terbalik. Okey, ni peti. Adakah kalau kita ubah dia ke sini, dia mengubah bentuk dia? Ya, dia mengubah bentuk. Ubah bentuk Ubah bentuk asal okey. D? Kalau dia patah balik ke tempat asal, memanglah dapat tempat dia kan? Betul? Tapi kalau dia ubah sikit je? Tak. Muncung je tempat lain. Okey. Okey, so nak korang cek buku teks. Jom cuba 11.6. C dengan D. Tak yakin dengan jawapan tu. Ni berapa soalannya? 236. 11.6. Cuba cek. Wait. Nombor 1 Satu C and 236. D. Salah. D. C? C pun salah. Yang betul A je. Alright. Okey, jangan tutup jawapan dia. Jangan tutup jawapan dia. Sekarang Okay. tengok yang nombor 2 pula. Yang A tu dia bagi jawapan apa? Yang A dia bagi tiada. Tiada. Okey, dia bagi tiada Nanti saya nak tulis jawapan. Nanti baru saya terangkan. Yang B? 2 peringkat. 2 peringkat. Okey, 2 peringkat. Alright. Yang C? 4 peringkat.
Okey, 4 peringkat. Yang D tiada. 1 peringkat. 1 peringkat. Macam mana boleh 1 peringkat? Okey, okey. Okey. Yang ni maksudnya kenapa? Okey, yang ni dia tiada. Maksudnya korang tak boleh pusing pun. Korang pusing pun dia tetap tidak memberi jawapan, tidak boleh menjadi simetri lah. Yang ni dia macam yang ni, kedudukan atas ni katalah ni 1, korang ubah ke bawah. 1 duduk bawah kan. So boleh jadi 1 peringkat. Lepas tu kalau yang bawah korang Ubah ni ubah atas. ke atas jadi 2 peringkat. Okey, ni menarik. Yang ni. 1 ubah ke sini 1 peringkat, betul? Lepas tu 1 ubah ke bawah 2 peringkat. 1 ubah ke sini 3 peringkat. Dan ataupun buat sekali 1 putaran dia boleh jadi 4 peringkat sebab dia kira bucu. Nampak tak? Dia kita kena kira daripada nombor 1 satu ke kanan, 1 ke kiri, 1 ke bawah. Dia tak boleh dari macam dari 2 ke 3 tak boleh sir. Boleh juga, tapi korang maksudnya kena balik kalau kau nak kira daripada 2 ke 3, kembali balik pada 2. Faham? 2 ke 3 kira macam bulatan lah. Contoh Dia pusing. sekarang ni, contohnya awak kira daripada sini kan, 2 kan? Dia pergi ke sini 1. 2 3 4. Okey, faham? Oh tak. Maksud saya kan kita kan ambil yang daripada nombor 1 atas tu kan. Okey, 1 dia ke kanan. So yang satu lagi dia ke bawah. Satu lagi ke kiri, yang nombor 3, lepas tu dia pusing lagi 1. Kalau macam dah kita ambil nombor 1 tu, lepas tu kita yang kedua ni pergi yang ketiga. Tak boleh Kita ambil nombor 1 pergi ke 2, lepas tu 2 pergi ke 3. Tak boleh lah, salah lah. Kiranya dia kena 1 lah. Kalau kita pilih atas, daripada atas dia kita ambil. Gerak. Yes, kena gerak satu-satu. Dia tak boleh macam lompat terus, tak boleh. Okey? Maksudnya, okey, jap saya padam balik. Okey, dia senang peringkat dia. Sebelum kalau kata ni 1, 2, 3, 4 kan. Kalau 1 tu nak pergi ke 4, nak pergi ke 3, mesti dia lalu 2 dulu, betul tak? Macam mana pun dia kena 1 persatu baru dia boleh pergi ke 3. Okey. Boleh faham? Okey, faham. Okey. Kalau 2 ke 3 ni dikira juga ke tak? Kalau 2 ke 3 ni kita buat yang lain lah. Maksudnya kita buat yang lain. Kalau katalah Aina ambil bucu ni. So gerak pada bucu ni lah. 1, 2, 3, 4. Faham? Faham Okay, faham. Jadi sepilih atas sebab nak senang. Daripada atas. Itulah soalannya. Dia tanya kalau kita pilih nombor 1, boleh ke 2 ni ke 3? Sebab kita dah pilih nombor 1. Boleh. Okey, kalau yang ni sebenarnya 1 peringkat ni maksudnya korang pusing sekali je. 1 kali maksudnya akan dapat bentuk yang sama. Alright? Sebab dia kira bucu dia ni. Okey, saya tak berapa gemar soalan ni, kena lukis. Okey, tengok soalan nombor 3. Objek simetri berikut diputarkan pada suatu titik. Nyatakan peringkat simetri putaran itu jika A berada di kedudukan C. Okey. A ni dia pergi kedudukan C. Berapa peringkat? Dia bagi jawapan berapa? 2. Okey, 2. Yang nombor 2 ni bagi berapa? 2 juga. 2. Yang C ke B? 5. 5. Alright. Tapi kan sir, dalam buku teks dia ada 2 tau. Satu ikut arah jam, satu lagi ikut lawan arah jam. Yang ni tak bagi diputarkan pada satu titik, dia tak bagi tahu pula ya. Yang ni dibagi macam dalam jadual, sebelah kiri ikut arah jam, belah kanan ikut arah lawan. Dalam jawapan tu dibagi 2. Maksudnya korang jawab dua-dua jawapan diterima lah. Kalau korang bagi ikut arah jam pun diterima, dia bagi ikut lawan jam pun diterima. Mana-mana lah. Okey, boleh faham?
Boleh. Dia macam ni, yang ni sekarang ni macam mana jadi 2 A ke C. A ni sekarang ni berada di kedudukan B pertama, lepas tu B ni dia pergi ke C, C ni pergi ke D, D ni dia pergi ke E, E ni dia pergi ke F, F ni dia pergi ke A. A. Itu warna merah kan? Okey, sekarang saya tukar warna. Kau tengok tukar warna Okey. Tadi yang ni sekarang A ni berada di sini. B berada di sini. C, D, E, F. Nampak? So, A nak ke C, berapa kali A dia lalu? 1, 2. 2. Macam itulah. Kalau korang buat terbalik, okey. 1, 2, 3, 4. Dia bagi jawapan apa? 4 4 kan? Okey. So, sekarang saya tukar pula. Okey, dia macam soalan lukisan kan? B ke D? B ke D? 1, 2 kan? Betul? 2 juga jawapan dia. Okey, lepas tu C kepada B. Maksudnya dia lawan arah kan? C ke B lawan arah, kalau lawan arah jam 1 kali je, betul tak? Dia bagi Betul. Okey, kalau dia ikut arah jam macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu dia bagi jadual table lawan jam dengan arah Jam. jam. Sebab dia tak bagi syarat. Korang nak ikut arah jam atau lawan jam, tak ada syarat. Okey. Tapi kalau bagi dalam periksa dia akan bagi syarat lah. Cuma kalau katalah dia bagi soalan macam ni, lepas tu dia bagi 6 markah. Maksudnya jawapan korang kena ada 6 lah. Satu lawan arah jam, lepas tu satu lagi ikut arah jam. Okey, tak apa. Nanti kita dah nak mula buat soalan tu baru kita tengok Saya balik. nak tanya lah. Yep. Tadi kan setukar kan, macam A ke C tu macam tu setukar kan. Kalau kita tak tukar macam tu pun tak apa ikut je yang dibagi. Kau kira boleh? Okay. Kau kira A je boleh. Yang ni dia tak ada jalan kerja yang spesifik. Kau tulis jawapan saja pun boleh. Okey. Bab ni tak ada jalan kerja spesifik. Jadi sebab tu rasa tak tekankan sangatlah jalan kerja. Yang penting korang faham macam mana nak lukis jawapan. Tu yang penting. Sebab itulah nanti dah rasa bab 11 ni bab terakhir rasanya. Bab terakhir. Okey. So nanti start minggu depan saya akan fokus soalan dalam buku teks. Yang kalau Ada kau bab tengok 13 lah Sir. ada sampai bab 13. ada lagi. 13. Buku teks korang okey, ada 12 sukatan kecenderungan memusat dengan kebarangkalian mudah. Okey. So hari ni sampai saya dah sampai sini. Maksudnya apa yang ada dalam buku teks saya dah buat semua. Saya rasa berapa minggu kita buat dalam buku teks saja Kan? Perasan tak? Okey. So, setinggal yang ini saja. Bukan yang ni saya nak jadikan dia latihan pengukuhan lah. Sebab saya bukan tak nak buat. Nanti kita akan buat kemudian. Tu yang menjana kecemerlangan ni Sir. Sebenarnya kita panggil latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan. Dipanggil menjana kecemerlangan. Korang dengar sedap lah. Kan? Okay. Sebenarnya itu latihan pengukuhan. Okay. Sebab tu buku teks korang ni dia lengkap dah ni. Sebab tu kalau korang tak buat daripada contoh latihan yang sebagi tu pun tak apa. Yang daripada buku teks pun dah cukup lengkap dah. Jadi untuk bila kita dah habis semua bab nanti, saya akan gunakan masa untuk buat latihan yang ada dalam buku teks ni. Saya tak akan guna daripada buku lain dah. Sebab yang penting kena habis buku teks juga. Korang pun bukannya buat semua kan. Okey, tak apa.
Ada masa kita cuba buat sampai pukul 9. Okey, cuba tengok. Raja di sebelah menunjukkan bentuk poligon yang di A dipetakan kepada A tanda di bawah satu pantulan. Kenal pasti titik image bagi P. P kawan dia dengan apa? P. F. Yes, good. Kalau kau tahu huruf kawan dia senang. Kalau G kawan dia dengan U. yes. Kalau korang tahu, tak ada masalah. Antara raja yang mengikut nombor 2 ni, yang manakah translasi? A, B atau C? Mana translasi? Ingat translasi dia punya kedudukan saja berubah. Apa A. A. Ingat dia katalah kita pilih titik ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nampak? Dia masih lagi berada berdiri macam ni. Kalau yang macam ni, ini dah pantulan ni. Okey? Jap, serasa C pun macam translasi lah. Ya. C pun Dan kalau translasi. pantulan dia punya tajam dia tu kat atas. Ni kan translasi juga ni. Cuma dia tidak bergerak kiri dan kanan. Dia bergerak ke bawah saja. Boleh? Bergerak ke bawah saja pun boleh ataupun bergerak kiri dan kanan saja pun boleh. Okey, biasa kita jumpa bergerak kiri kanan ataupun atas bawah kan? Yang ni dia ada bawah saja. Okey, jom tengok soalan seterusnya. Kita cuba habiskan yang asas-asas dulu. Dia suruh lukis. Biasa soalan ni kalau suruh lukis. Kan pendidikan seni kan subjek favourite korang. Ya ke? Okey. Negatif 7, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Okey. Dah dapat satu titik, korang boleh terus lukis. Okey. Macam ni. Lepas tu garis. Satu titik cukup. Tak payah gerakkan semua titik. Okey, boleh faham macam mana buat jalan kerja dia? Dia ke bawah Esa. Kau tengok ruang yang ada. Kalau dia ke atas boleh ke? Ke atas macam mana? Kalau macam tu kan sebab titik. Titik tu kira atas kan? Titik atas kan? Kalau titik tu dekat bawah, maksudnya kita punya petak tu belah atas. Di mana Kita yang ni? tengok ruang dia. Contoh yang ni? Macam tu. Ni kan kalau macam ni kan titik dia kat atas. Kalau yang dia ada ni kalau sebut titik bawah tu. Kalau kau gerakkan yang ni lah boleh juga. Mana-manalah. Tak. Maksudnya bila kita dapat titik tu. Ya. Ni dapat titik. Lepas tu kalau kita buat petak dia ke atas. Macam ni kan sebuat ke atas. Lepas tu sekira 3 titik ke bawah kalau kita buat 3 titik ke atas boleh jugalah. Nak gerakkan atas dulu. Lepas tu baru nak gerak kiri kanan. Macam tu. Maksudnya kau nak buat yang 4 dulu. Betul? Bukan. Macam mana kau cuba tulis? Tak. Macam ni. Kita kan kira dia. Dia kira sama je lah. Cuma sekira dia. Sekejap. Dah, sekarang ni faham tak? Macam mana yang ni jadi ni kau faham? Faham. Maknanya Aina ada cara lain. Tapi jawapan Aina macam tu juga kan? Okey, tak apa dah. Jangan ni. Nanti kan kalau sekacau nanti kau tak faham terus. Kau faham kan? Kau faham tak apa? Tu maknanya kau faham. Okey, tapi saya nak ingatkan kalau dalam present korang tak boleh gerakkan 4 dulu, lepas tu gerakkan negatif 7. Tak boleh sebenarnya. Kalau kata ada ujian lisan matematik tak boleh buat macam tu. Kena gerakkan negatif 7 dulu baru gerakkan 4. Tapi kalau korang lukis tu boleh tetap jawapan dia tetap sama. Okey, faham Faham Faham. Ikut aturan. Okey. Cuba tengok yang ni pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada setengah orang dia faham tapi dia punya cara lain. Tak ada masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3. Okey, jadi kalau korang lukis macam ini. Betul tak? Betul sekali. Okey, ke kanan, ke atas kan? Okey. A ni pula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sini. Okey, kalau lukis balik, kalau memang biasa buat satu je cukup dah. Lepas tu lukis balik dah. Sebab tak nak buang masa. Kalau korang nak gerakkan semua titik pun tak ada masalah. Okey, ni jawapan dia. Alright. Betul jawapan saya tu? Macam mana? Betul. Ya. Saya tak dengar. Ulang balik soalan. Oh, tak dengar. Okey, sepanjang seajar bahagian ini, korang tak perlu buat jalan kerja penuh. Buat macam satu titik saja pun dah cukup. Tak perlu buat semua sekali. Okey, boleh faham tak? Boleh. Boleh faham tak Boleh. perlu semua titik. Tapi kalau korang nak gerakkan semua titik pun boleh. Tak ada masalah. Tapi tak ada markah lebih. Markah dia tetap sama. Okey, negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, mungkin ada orang tanya tak perlu. Tak, sir, kalau yang ni tak tulis pun tak apa. Tak apa, boleh. Yang ni saya nak tunjuk, nak ajar korang, nak kira. 1, 2, 3, 4, 5. Tak tunjuk pun tak apa, tak apa. Ni negatif 2 kan? Sekira negatif 2. Tak tunjuk pun tak apa, tak salah. Tapi saya nak tunjuk kat korang macam mana dia kira. Itu saja. Kalau korang tak tunjuk, tak apa. Okey? Boleh. Alright. A tanda. Okey. Okey, boleh faham lukis image ni? Soalan lukis image ni biasa ada dalam Pexcert dan PT3. Ada? Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, minggu depan saya nak masuk bab baru Okey. Okey. Okey, last untuk hari ni yang penggerakkan titik ni. Yang ni yang saya paling risaulah. Kalau saya takut korang tak faham. Okey. Contoh dia bagi negatif 2, negatif 2. Macam mana nak cari image di bawah 02 ni? Okey. Dia sebenarnya korang akan buat macam ni. Negatif 2, negatif 2 tambah 02. So, korang akan dapat koordinat dia negatif 2, 4. Sepatutnya korang akan tulis macam ni. Okey, negatif 2 ni tulis dulu macam ni. Lepas tu tambah 02. So, macam mana korang dapat? Korang akan dapat yang atas ni negatif 2 tambah 0. Negatif 2 tambah 2. Okey. So, apa jadi koordinat dia? Negatif 2, 0. Kosong. Betul tak? Betul. Cuba tengoklah jawapan. Tapi korang kena tulis dalam bentuk koordinat macam ni. Okey. Okey, tengok B. Kita akan tulis negatif 2 tambah 3 Negatif 1. Lepas tu tulis negatif 2 tambah 3 negatif 2 tambah tolak 1. Okey, ini jadi negatif Okey, seringkaskan lagi negatif 2 tambah 3
negatif 2 tolak 1. Okey, negatif 2 tambah 3 dapat berapa? 1. 1. Negatif 2 tolak 1? Negatif 1. Negatif 3 kan? Negatif, ha. Tulis dalam bentuk koordinat macam ni. Okey, koordinat. Dia ada koma kat tengah ni. Okey. So last kali yang C untuk hari ni. Saya harap korang faham kalau dia dah bagi objek macam mana nak cari image. Ingat tapi kalau image, Dia objek lain lah dia punya ni se. yes, tapi kalau Dia image nak cari kalau ni objek nak cari image kita tambah. Kalau image nak cari objek kita Tolak. yes. Okey, sekejap saya tengok ada tak soalan tu. Nanti takut. Kalau ada kita terus saya tunjuk 3 contoh. Okey. So, negatif 2 tambah tolak 5. Negatif 2 tambah 4. So, yang ni ringkaskan negatif 2 tolak 5. Negatif 2 tambah 4. So, korang akan dapat negatif 7, 2. Betul negatif 7, 2? Betul. So, koordinat negatif 7, 2. Okey, sekejap ada tak yang patah balik? Okey, tak ada yang patah balik. Tapi soalan Okey. dalam periksa adalah macam tu. Dalam periksa ada? Ada. Sebab tu sebagai tahu tolong ingat ni. Kalau objek kepada image macam sebuat tadi kita tambah. Okey. Tetapi kalau image kepada objek kita Tolak. okey, saya ambil satu contoh tadi. Kita ambil contoh B lah Contoh B bagi lengkap korang punya kerja. Negatif 2, negatif 2 tambah negatif 3, negatif 1. Okey, bila korang ringkaskan negatif 2 tambah 3, negatif 2 tambah negatif 1. Okey, ringkaskan lagi negatif 2 tambah 3, negatif 2 tolak 1. So korang akan dapat 1 negatif 3, betul? Koordinat dia 1 negatif 3. Okey, ini image. Ini image Okey, saya kata tadi kalau nak dapatkan balik yang objek, kita kena tolak, betul? Okey, tulis. Okey, saya buat kata balik 1 negatif 3 tolak 3 negatif 1. Okey, jadi 1 tolak 3, negatif 3 tolak negatif 1. Okey, ringkaskan. 1 tolak 3, negatif 3 tambah 1. Betul tak korang akan dapat negatif 2, negatif 2? Betul. 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 Jadi korang patut faham objek kepada image kita tambah, image kepada objek kita tolak. Okey, boleh faham semua? Dia nanti rasa macam tengah pusing pun. Kalau kau Okey. boleh panas. Cukup dulu untuk hari ni. So nanti kita sambung lagi. Okey. Cepat-cepat nak masak tu. Haris cakap dengan siapa tu? Okey. So nanti minggu depan kita akan masuk bab baru lagi iaitu sukatan kecenderungan memusat. Okey, apa dulu sukatan kecenderungan memusat ni bahasa mudah dia ialah statistik. Cuma ditukar nama jadi panjang sikit. Okey. Okey, terima kasih semua. Bye. Terima kasih, Sir. Thank you, sir.